akan menyampaikan ceramah umum. Jadi sebab ini pengenalan ya. Mudah-mudahan kita boleh manfaat kepada apa yang disampaikan. InsyaAllah tak boleh kita jumpa Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya. 1 jam. Mau gemas. Yayasan Al-Muhammadiyah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wala tuzlamuna fatilah. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula mata benda dunia itu ialah perkara yang sedikit, dan akhirat itulah yang terlebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, dan mereka itu manusia tidak dizalimi oleh Allah walau sedikit pun. Dan di mana saja kalian berada, pasti mati akan bertemu dengan kalian, walaupun kalian bersembunyi di dalam peti besi yang sangat kokoh. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita diberi peluang, diberi nikmat, anugerah untuk kita boleh bertemu mata di tempat yang penuh mulia, madrasah ataupun pondok Yayasan Al-Muhammadiyah. Betul? Yayasan Muhammadiyah. Saya Nahdlatul Ulama, ini Muhammadiyah ni musuh lakinya. Kalau di Indonesia. Jadi ibu-ibu, para hadirin semua, adik-adik pelajar, tajuk yang diberi kepada sayanya ialah kematian apa tu? Yang pasti. Apa? Kematian yang pasti. Nah, itu saya tengok di gambar itulah tajuknya. Para hadirin semua, hidup kita ni tidak sudah dengan dunia. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala kirim rasul, para nabi, para rasul untuk memberi peringatan kepada kita tentang daripada mana kita datang, untuk apa kita di sini, dan setelah di sini ke mana kita akan kembali. Inilah tugas para nabi, para rasul, sejak daripada tu Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah, para imam-imam, para alim ulama, sampai kepada tutup guru kita sampai zaman sekarang ini. Nah, memperingatkan kepada kita tentang daripada mana kita berasal dan untuk apa kita di sini dan ke mana kita akan kembali. Nah, kerana kita manusia ni tidak dinamakan manusia melainkan kerana kita lupa.
La yusamul insan illa linisyan. Tidak dinamakan manusia itu manusia melainkan kerana kita nasiah, lupa. Maka sebab tu disuruh ingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan olehmu hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana sesungguhnya dengan peringatan itu dapat manfaat yang besar bagi orang yang percaya, orang mukmin. Orang mukmin artinya orang yang tasdiqu fil qalbi, yang membenar di dalam hati. Arti tasdiq di sini ialah idza'an wal qabul fil qalbi, setuju dan terima di dalam hati. Bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma ulima minad dini bid-darurati, perkara daripada agama yang diketahui dengan secara pasti, dengan secara mudah. Seperti kita ini dijadikan oleh Tuhan Sang Pencipta, dan Tuhan kita tu ialah namanya Allah. Nah, itu Nabi mari tahu, kita tak boleh reka. Sebab tu dikatakan nama bagi Tuhan tu dipanggil tauqifiyah. Tauqif mana terhenti dengan khabaran daripada Rasul. Tak boleh kita nak reka sendiri, nak panggil donat ke karipak ke, tak boleh. Nah, namanya itu dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadikan kita daripada tidak ada kepada ada, dan kita mula dulunya di alam arwah. Nah, ditawarkan amanah untuk ditanggung, dipikul, dibeban. Tetapi tawaran tersebut dibentang selain daripada kita manusia asalnya. Nah, bukan kepada kita. Sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya amanah ni pernah dibentangkan kepada langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang. Fa'abaina an yahmilnaha, semuanya tidak sanggup untuk memikul amanah tersebut. Wa ashfaqna minha, saling menunding kepada yang lainnya. Langit kata jangan pada saya lah, nah, pada bumi lah Tuhan, saya tak sanggup nak pikul, ini amanah berat. Padahal langit besar, betul tak? Bumi kata jangan kepada saya pun tak sanggup pikul. Nah, beri ke langit balik. Langit kata ke bukit lah, bukit besar. Nah, semua tidak sanggup memikul. Yang sanggup memikulnya wahamalahal insan, yang menanggungnya ialah kita manusia. Nah, cuma kita ingat ke tak ingat tak tahulah. Ingat ke tak? Memang kita tu tak ingat. Nah, dia kata, iya Ustaz, saya tak ingat apa. Memang. Jangan kata di alam arwah. Masa zaman sekolah rendah dulu, darjah 1, darjah 2, berapa kali kecing terberak dalam kelas. Ingat tak? Tak ingat dah, betul tak? Jangan darjah 1, darjah 2. Yang kemarin dulu, yang minggu lepas saja kita dah lupa banyak dah apa yang kita buat. Betul? Maka wajib kita percaya, wa hamalahal insan, manusialah yang sanggup memikul amanah Allah. Bila ketika mana Allah Ta'ala firman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dia kata wa id, dan ingatlah, akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyyatahum, ketika mana Tuhan engkau mengambil perjanjian dengan sekalian zuriat anak Adam. Nah, kita ni zuriat anak Adam. Siapa pun kita, bila manusia pasti semua setuju kita ni anak cucu cicit tu Adam. Melayu ke, Cina ke, India ke. Nah, ini setuju berlaku. Tak ada siapa bangsa mana pun yang boleh mengklaim bahawa satu Adam tu Melayu, satu Adam tu Cina. Tak ada. Semua setuju. Nah, kita manusia ni daripada tu Adam.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Hei manusia, Tuhan kata, inna khalaqnakum, kamilah yang menjadikan kamu daripada tidak ada kepada ada, min zakarin wa unsa, asal keturunannya satu orang laki-laki dan perempuan, yaitu tu Adam dengan nenek Hawa. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kamilah yang merubahkan kalian semua akan pelbagai bangsa, wa qabaila, dan pelbagai etnik keturunan. Beza. Kalau dalam bahasa Melayu kita, khalaqa menjadi mencipta, ja'ala pun menjadi mencipta, fatara pun menjadi mencipta. Kalau gitu Allah Ta'ala tu dipanggil Khaliq, Fatir, Ja'il, yang mencipta, yang menjadi, yang memperbuat. Tapi di dalam bahasa Arab itu beza. Kalau khalaqa artinya menjadi sesuatu daripada tidak ada kepada ada. Gitu kan? Kalau fatara artinya menjadikan sesuatu dengan tanpa contoh yang terdahulu. Tidak tiru mana-mana plan. Nah, macam kita nak buat satu-satu bangunan, kita kena ada plan, kena ada contoh. Kalau tidak, kacau bilau. Nah, tapi Allah Ta'ala bukan buat bumi ni tiru bulan, atau buat bulan tiru matahari, tidak. Matahari ialah matahari, bulan ialah bulan. Allah yang menjadi Fatirus samawati wal ard. Allah yang membuat langit dan bumi tanpa ada contoh. Nah, itu. Kalau ja'ala tu dengan makna menjadi, artinya merubah sesuatu, sayruratu syai', mengubahkan rupa-rupa sesuatu. Jadi kita orang Melayu ni hidup kepek, nah, kulit pun sawa mata, nah. Orang Cina mata sepek, nah, kulit putih-putih sikit. Orang India hitam lengit, nah. Orang Arab hidup maco, nah. Itu mengubah. Tuhan yang mengubahkan kita tu pelbagai bangsa keturunannya. Nah, tapi semuanya setuju. Tok kita yang pertama ialah Adam dan Hawa. Ya, gitu. Lalu Allah Ta'ala suruh kita ingat. Nah, ketika mana Tuhan engkau mengambil perjanjian dengan sekalian zuriat anak Adam sebelum daripada dizahirkan mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan mengambil penyaksian di atas diri mereka itu. Kita dulu di alam arwah. Tak ingat dah. Sebab kita bukan hidup dengan jasad lagi. Ruh. Tu di alam arwah dipanggil. Al arwahu junudun mujannadah. Ruh tu seperti askar-askar yang berbaris, kata Nabi SAW. Ketika mana di alam arwah sudah bertemu dan saling berkasih sayang, maka nanti di dunia saling bertemu dan berkasih sayang. Di alam arwahnya sudah bertemu dan saling berkelahi, di dunia pula nanti akan bertemu dan saling berkelahi dan berbenci. Tu. Nah, jadi di alam arwah dulu kita hidup ni tak pakai air, tak pakai aircon, tak pakai duit, dah. Nah, bagaimanakah di alam arwah dulu kita pun tak ingat. Itu di alam ulwi, alam sebelah tinggi. Nah, roh kita di alam yang belah tinggi. Sebelum dimasukkan ke alam sufli, alam jasmani, alam rendah, alam zulmah, alam kegelapan, kita dulunya telah Allah Ta'ala singkapkan hijab, tabir. Nah, sekira-kira kalam yang dapat difahami oleh makhluk, kalam lafzinya berbunyi alastu bi rabbikum. Bukan Tuhan kata alastu bi rabbikum, tidak gitu. Nah, sekira-kira kalam yang boleh difahami oleh kita, bunyinya alastu bi rabbikum. Adakah aku ini Tuhan kalian semua? Nah, qalu, lalu jawab oleh sekalian al arwahu, semua roh jawab, termasuk dengan roh-roh kita. Bala syahidna, bahkan kami menyaksi bahawasanya engkaulah Tuhan kami. Nah, maknanya kita sudah pun menyaksi, bersyahadah di alam arwah dulu, dan berjanji apabila kita tiba di atas muka dunia nanti,
kita akan taat apa yang diperintah dan kita akan tinggal apa yang ditegur. Kayak gitu. Namun setelah mana roh kita masuk di dalam alam jasmani, di dalam jasad kita yang zulumat, lupa kita dengan perjanjian di alam arwah. Nah, maka karena Allah Ta'ala bersifat dengan rahim, kasih belahnya dia, maka dikirim para anbiya dan mursalin. Maka sebab tu kalau para anbiya mursalin tidak diutus, maka kita tu free saja hidupnya. Masuk syurga kita dengan syurga rahmat, tidak syurga darajat. Dia panggil ahlul fatrah, gitu kan? Iaitu mereka yang tidak diutuskan rasul, atau diutuskan rasul bukan untuk mereka. Ataupun di zaman yang tidak ada diutuskan rasul. Gitu. Itu dipanggil ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak kami azabkan manusia sehingga kami utuskan rasul kepada mereka. Jadi kalau rasul tidak diutus, maka manusia itu hidupnya free saja. Buatlah apa pun tak dikira salah. Apabila Rasul diutus sampai dakwah Rasul tersebut, maka ketika itu kita tu dikatakan mukallaf. Orang yang memikul hukum taklifi syara'. Pikul hukum wajib, haram, sunat, makruh. Satu lagi dia panggil mubah, harus. 5 hukum ni kita pikul. Tak nampak pun pikul, ya. Karena hukum tu bukan bangsa hissi, bukan nampak dengan mata kepala. Ada nampak wajib atas kepala kita? Beban ada? Tak ada. Relax kata ni. Tetapi hakikatnya secara maknawi kita sedang memikul hukum. Memikul hukum taklifi syara'. Hukum taklifi syara' itulah amanah yang kita sanggup pada masa alam arwah dulu. Wa hamalahal insan. Yang sanggup memikul bebanan tersebut ialah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman, zalim pada diri sendiri. Jahula, bodoh karena tidak mengaji. Itu. Jadi sebab tu mengaji agama, melepaskan kefarduan kita, itu bukan perkara santai-santai ataupun mengisi masa lapang, bukan. Tapi menunaikan perintah wajib daripada Allah. Kayak gitu. Tu utama ilmu fardu ainin. Ilmu fardu ain. Ada berapa ilmu fardu ain? 3. Iaitu ilmu iman, yang kita ibaratkan sekali-kala dipanggil ilmu akidah, ataupun ilmu usuluddin, atau ilmu tauhid, atau dipanggil juga ilmu ma'rifatu ammah, atau dipanggil juga ilmu kalam, atau dipanggil juga ilmu aqaidil iman, atau dipanggil juga ilmu tauhid, atau dipanggil juga ilmu sifat 20. Kalau di tempat kita ni dimasyhurkan ilmu sifat 20 dah. Banyaknya nama ustaz. Tak apa, mulianya ilmu tersebut. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulia ilmu yang dipernama tadi. Tapi sebenarnya yang satu saja, yaitu ilmu iman, membahaskan tentang kepercayaan kita. Karena di dalam Quran Allah Ta'ala firman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hei orang-orang yang telah beriman, telah percaya, telah tasdik, telah iz'an, telah qabul di dalam hati. Aminu billahi wa rasulih. Percayalah olehmu dengan Allah, dengan Rasul.
Tak berasa pelik dah percaya, dah suruh percaya pula. Tak rasa pelik sebab kita tak faham. Baca sebaca-baca dah sini. Mengaji ni nak suruh faham, Karena Tuhan suruh kita tadabbur. Afala yatadabbarun al-Quran? Kenapa kalian tidak mahu tadabbur makna Al-Quran? Tadabbur makna Quran ni bukan baca terjemahan. Itu beza. Baca hak Arab. Wa iz qala Ibrahimul dan ingatlah ketika mana berkata oleh Ibrahim. Itu terjemahan. Naqalal kalam minal lughatin ilal lughatil ukhra. Pindah bahasa daripada Arab kepada bahasa Melayu. Translate dia panggil. Itu bukan maksudnya tadabbur. Bukan maksud tadabbur ni kena baca dua-dua. Bahasa Arab katik, bahasa Melayu katik, dua-dua baca. Rajingnya dia. Bukan makna begitu. Tadabbur ni menuntuti faham ma'anil ayat. Apa makna? Yani ma yuradu bil lafzi, ma yu'na minal lafzi. Apa yang dikehendak oleh Tuhan dengan lafaz tersebut, dengan ibarah tersebut. Itu maksud itu. Am'ala qulubin aqfaluha, atau ada sesuatu yang menutup pintu hati kamu daripada menuntuti faham makna-makna Al-Quran. Kayak gitu. Jadi Tuhan kata, hai orang yang telah beriman olehmu. Kan pelik. Dah beriman pula pasal apa? Selesai dah lah. Contoh kita masuk dalam surau ni. Aircon, kipas, lampu sudah pun switch on, sudah terbuka, sudah dibuka dah. Aircon sejuk dah, kipas pun musim dah, lampu pun menyala dah. Tiba-tiba ada orang suruh kita pergi buka pula lampu. Hak buka dah. Ada pergi buka lampu, buka aircon, buka kipas. Kita pun tengok. Rasa macam buka dah ni. Orang yang suruh tu mukanya bekeng macam Abu Jahal pula hak. Muka bekeng, kita takut. Kata, aku suruh pergi buka lah. Tak usah cakap banyak. Jadi kita pun kerana takut pada orang tu, kita pergi dekat pelak suih tu, kita enyeh. Hak on dah tu kita tenyih lagi atas dia. Aku panggil kau itu. Kerja bodoh. Ada laju ibu itu. Kerja bodoh. Panggil tahsilul hasil. Menghasilkan benda yang sudah hasil dah. Kan kerja bodoh gitu. Apa Tuhan suruh kita buat kerja bodoh? Dah beriman, dah suruh beriman pula. Dah percaya, dah suruh percaya pula. Dah terima, dah suruh terima pula. Dah setuju, suruh setuju pula. Mustahil Allah Ta'ala suruh kita buat kerja bodoh. Mustahil. Maka kata ulama mufassirun, hadhil ayat laisa min babit tahsilil hasil. Ini ayat bukanlah daripada bab kerja bodoh, tahsilul hasil, supaya kita enyeh di belak tadi tu. Bukan. Lepas tu ini ayat dia masuk di dalam mimbabit takmilil kamil. Nak menyempurnakan yang telah sempurna. We comel lagi. Hak comel dah, nak we comel lagi. Comel dah ibu-ibunya. Gi leceh pula, leculah bedok pipi. We comel lagi. Ada mana gitu dah sini. Hok comel dah, dak lecu pun comel dah. Dak make up pun comel dah. Jelita belakang dah. Tapi nak we comel lagi nya tepuh bedok gapo yang lain. Ngatanya pula lecu gapo dah sini. Anak we nampak comel. Aduh, mimba bitakmilil kamil. Daripada bab menyempurnakan yang sempurna. Maka karena itu ulama masuk mengarung di dalam Quran Sunnah, gali jadi satu ilmu namanya ilmu tauhid. Fardu ain karena membahas tentang arkanul iman, rukun iman. Karena rukun iman ini dengan makna rukun fil istilahi. Panggil rukun pada istilah. Mana rukun pada istilah? Ma yatawaqqafu bihi sihhatus syai'.
perkara yang terhenti dengan dia oleh sah iman. Maknanya kena ada dia baru sah. Cukup. 6 tu kena ada, tak ada satu ya, kosong. Jadi 6 tolak 1 jadi kosong je. Itu rukun iman tu gitu. Nah, atau saya percaya Tuhan. Nah, kau rasul pun saya percaya. Tapi kau melekat ni tak tahulah. Ada kedok tahu. Kapis lah. Jago-jago dah tu ni. Jago-jago. Itu rukun iman. Satu lagi dipanggil rukun Islam. Kalau rukun Islam tu dia bukan rukun istilahi. Dia panggil rukun lughawi. Rukun dari segi bahasa. Mana? Al-asya'ul azim. Perkara-perkara yang besar fil Islam. 5. Itu dah. Mana? Iaitu mengucap lima syahadat, iqrar bil lisan, binutqi syahadatain, au taba'an li abawai, atau mengikut salah seorang daripada dua ibu bapanya muslim, anak yang belum balik, auto, tak ada pakai minua dah, auto muslim. Itu. Kaduk semayang 5 waktu sehari semalam, puasa pada bulan Ramadan. Keluar zakat. Kayak gitu. Kemudian haji ke Mekah bagi yang mampu untuk mengerjakan haji. Adakah 5 ni je Islam? Tidak. Kayak gitu. Jadi sebab tu kalau orang tu dapat rezeki gitu naik haji, jangan nanti bila pulang daripada haji tu di KLIA, alhamdulillah sempurnanya Islam kita. Salah faham tu. Bukan sempurna Islam, tapi baru selesai menunaikan rukun Islam yang kelima. Islam ni 5 ni kan tidak? Banyak lagi. Tiap-tiap perintah dan larangan dalam Quran semuanya hukum Islam. Kayak gitu. Tapi yang besar-besar 5. Yang besar-besar ni 5. Tu beza tu rukun iman, rukun Islam. Jadi kalau tidak dikerjakan salah satu dengan tidak mengingkari, adakah kafir? Tidak. Macam kita, macam saya lah. Belum lagi tunai haji. Pasal tabung haji kata umur 250 baru naik nama. Gitu tunai haji. Tak tahu hidup ke tak hidup lagi 250 tahun. Pasal tak tunai haji lagi. Itu Islam tak lagi? Islam dah. Kayak gitu. Pasal kita tak mampu lagi nak pergi. Hatta kalau seorang tu tak semayang sekalipun. Tak semayang. Sehayat hidup dia tak semayang. Tapi bila ditanya apa hukumnya sembahyang 5 waktu, wajib. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap dalil. Siap dalil. Tapi apa sawak dia tak semayang? Dia kata saya ni jangan buat kira lah, saya ni pemalas. Kata ni. Maka dia Islam dah? Islam. Tapi pasikun. Pasik dia panggil. Khuruju an ta'atillah. Keluar tidak mentaati perintah Allah. Itu beza kita dah. Kalau ahli sunnah wal jamaah tu itu tawassut, sederhana, tidak tasyaddud, tidak ekstrim. Tasyaddud tu ekstrim, bukan aiskrim. Kalau aiskrim sedap. Ekstrim mana? Seperti khawarij. Buat dosa besar saja kafir tu. Kalau mati wajib neraka. Confirm neraka. Itu bukan pahaman kita orang ahli sunnah wal jamaah. Kita punya pahaman ahli sunnah wal jamaah. Orang yang berbuat maksiat di kalangan orang mukmin, kalau mati tidak sempat bertaubat, maka urusannya diserah kepada Allah. Fi masyiatillah dipanggil. Bukan confirm dah neraka, menatangi neraka dah, cerak dah. Abah kamu punya neraka? Dah Allah Ta'ala janji kan? Siapa yang tidak taat perintah Allah, derhaka maksiat, nerakalah tempatnya. Ya, Allah Ta'ala janji. Orang panggil masuk dalam janji seksa neraka Allah Ta'ala. Bukan confirm neraka. Karena itu dipanggil, orang panggil diserah urusan tersebut kepada Allah. Fi masyiatillah. In sya'a ghafara lahu wa in sya'a yu'adzibahu. Boleh? Kalau Allah Ta'ala nak ampun, boleh? Boleh. Pasal Tuhan sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali ampun dosa orang yang mensyirik, menyengutu, menduakan Allah. Yang syirik akbar, syirik besar. Bukan syirik asghar, bukan syirik khafi. Ini kadang-kadang orang bahaya sikit lah kalau tak nak beza istilah. Saya tu ada satu tempat di Wangsa Maju, ganti kuliah muslimat, kuliah duha jugalah. Satu orang ustaz yang meninggal dunia, tua dah ustaz tu, dia baca buku Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah karangan bekas Mufti Sabah, Sahibus Samahah, Dr. Muhammad Said ke nama dia ni. Mudah-mudahan ghafarallah. Allah Taala ampunlah kesalahan dia. Jadi buku tu la ilaha illallah bercampur bau habis. Syirik khafi, syirik jali habisnya pukul rata sama berlaku. Jenuh saya pula nak kena kritik penulisan dalam buku tu. Jadi sebab tu kalau nak mengaji kitab ni, pilihlah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama lama. Sama ada kitab Arab atau kitab Jawi. Tak pandai Jawi, Rumi pun ada. Sekarang orang buat Rumi dah kitab-kitab lama. Kitab-kitab moden ni kadang-kadang agak kurang cermat sedikit. Gitu dah. Boleh untuk tambahan pembacaan boleh. Tapi untuk dipelajari itu merumitkan. Jadi kita tu jadi tak sedap. Jadi kritik penulis itu mufti kok. Jadi digau macam nasi khabu. Kalau nasi khabu sedap. Ini bukan nasi khabu ni, gau habis. Syirik khafi, syirik jali sama saja. Jadi siapa yang sembahyang kalau riak, ujub, sum'ah, maka dia syirik kepada Allah, tidak akan diampun dosanya oleh Allah. Silap tu gitu. Itu syirik khafi dia panggil. Syirik dosa besar, bukan syirik kufur, tu bukan. Yang dikatakan dalam Quran Allah tidak ampun sekali-kali dosa syirik, itu syirik kufur. Syirik kufur maknanya mengiktikadkan ada selain zat Allah yang sama seperti zat Allah. Selain daripada Allah sifatnya sama seperti sifat Allah pada nama dan makna, dan selain daripada Allah perbuatannya sama seperti perbuatan Allah pada pihak memberi manfaat, mudarat, memberi bekal. Itu dipanggil syirik akbar, syirik jali dia panggil. Syirik terang-terangan. Hak ni Tuhan tak ampun. Tak ampun ni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Tuhan siap untuk ampun dosa yang selain daripada syirik tersebut. Maka sebab tu, apabila seorang mukmin yang muslim yang bermaksiat pada Allah matinya tak sempat taubat, disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jawharatit Tauhid, urusannya diserah kepada Allah fi masyiatillah. Kalau Allah Ta'ala nak ampun, boleh. Melainkan kalau dia kufur tadi. Dia kufur. Mana? Dia takzib. Dia mendustakan. Nabi kata, zina ni haram. Halal. Tayyiban. Halalan tayyib. Itu kafir tu. Itu Tuhan tak ampun dosa tu. Itu dia merubah hukum. Itu kufur dia panggil. Kalau selagi mana dia tu tidak merubah hukum, bermakna dia masih mukmin, tapi dia fasik. Jadi tidak taat perintah Allah Ta'ala. Maka urusannya diserah pada Allah. Kalau Allah nak ampun boleh. Dan kalau Allah nak azabkan ke dalam api neraka boleh. Kerana dia janji. Maka sebab tu orang yang derhaka pada Allah tu confirm maksiat. Contoh orang tak pakai tudung, tidak tutup aurat, kayak gitu, confirm maksiat. Dia confirm maksiat. Tapi kalau mati tak sempat taubat, dia di dalam kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah nak azab api neraka boleh. Kalau Allah Ta'ala nak ampun boleh. Selagi mana dia masih mengiktikadkan membuka aurat itu haram, menutup aurat itu wajib, berarti dia masih tasdik, masih menerima, setuju dengan apa hukum yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Melainkan kalau dia takzib, mendustakan. Tak ada haram-haram, tengok relax je saya. Rambut buka free hair, pakai seksi-seksi pun tak ada apa masalah. Tiga tu baru dia jatuh kufur. Ingat tu. Itu jaga-jaga. Pegangan kita nak menakutkan orang, kita tahu nak tarhib, nak menakutkan orang, jangan buka aurat, jangan free hair, jangan duk gelek pun depan TikTok. Macam-macam kita nak takutkan orang perempuan kita ni. Betul.
Tapi tetaplah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tu nombor satu sekali. Jangan sampai kita terpeleset masuk di dalam firqah yang tidak najiyah, yang tidak berjaya. Ada berapa? 72 firqah. Ini janji Nabi SAW. Ini firqah, puak-puak ni bukan daftar NGO. Bukan. Kadatil jahilu je. Dekatlah oleh kejahilan tu dengan kekufuran dan kesesatan. Kayak gitu. Jahil saja boleh jadi termasuk di kelompok mana-mana. Maka sebab tu akidah atau ilmu tauhid satu daripada ilmu fardu ain. Kemudian setelah mana iman kita mantap, kukuh, kejap, betul, sahih, akidah yang sahihah, maka mestilah kita kena taat perintah Allah Ta'ala. Kayak gitu. Nak semayang, bagaimana nak semayang? Bukan boleh tiru-tiru. Nah, tengok orang rokok, kita pun rokok. Tengok orang menongging, kita pun menongging. Tengok orang menerak, kita pun menerak. Tengok orang basuh muka, kita pun cuma air atas muka. Apanya niat di mana? Air yang bagaimana? Air mutlak ke? Air mustakmal ke? Air mutanajih ke? Itu semua tu kena mengaji. Nak istinja, nak basuh berak, nak basuh kecing, kena tahu. Air mana yang boleh digunakan untuk izalatun najasah, untuk istinja. Jangan rasa air Milo pun dia buat basuh berak juga. Air Coca-Cola pun jadi dia kata lebih tajam, lebih bagus. Coca-Cola ke? Tajam tu air Coca-Cola. Air Coca-Cola tajam tu. Air Coca-Cola tu kalau letak dalam basuh mangkuk jamban yang kuning tu bersih. Kata air Coca-Cola lebih bagus basuh berak kita ni. Ini mesti punggung kita cuci suci-sucinya. Air berat tu dia tak mengaji. Air mana tahirul li nafsi mutahhirul li ghairi. Maka di sananya ada kitab-kitab ataupun mata pelajaran yang digali oleh alim ulama kita. Daripada Quran dan Sunnah jadinya ilmu fiqh atau ilmu syariat dia panggil. Fardu ain dengan batasan fardu ain. Dan tidak cukup dengan hanya zahir ibadat kita betul dengan rukun dan syarat. Dengan syarat sah, syarat wajib, syarat bagi tiap-tiap rukun dan tidak mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan pada zahir syariat. Di dalam batin syariat mesti ada ikhlas, mesti ada khusyuk, mesti ada tadarru', mesti ada tazallul, mesti ada zuhud, mesti ada qanaah. Maka lahirlah pula satu ilmu namanya ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Ilmu akhlakul karimah ataupun ilmu tazkiyatun nafsi. Tu baju apa nama tu? Maka paling kurang 3 ilmu ni kita kena mengaji sungguh-sungguh sebelum daripada nyawa kita cabut daripada tubuh kita. Sebelum daripada kita mati. Gitu lah. Cabut nyawa daripada tubuh maksud matilah. Kerana 3 ilmu tu sebab bagi kita berbuat bekalan taqwa Allah. Kan gitu. Tuhan kata dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah oleh kalian dan sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Wattaquniya ulil albab. Bertakwalah hai orang-orang yang mempunyai akal yang cerdas. Ulil albab. Ulil albab ni mana orang yang mempunyai akal yang cerdas. Kalau yang tidak cerdas dia panggil otak lembab. Bukan ulil albab. Bagi otak orang yang cerdas, maka dia buat bekal untuk akhirat. Bekalnya apa? Takwa Allah. Kalau ibu-ibu mungkin tak dihadir pada hari Jumaat. Adik-adik pelajar ni laki-laki belaka. Betul? Hadir setiap hari Jumaat. Betul tak? Dan setiap hari Jumaat tu khatibnya jadi wajib, jadi rukun khutbah. 2 khutbah tu jadi rukun khutbah. Pada 2 khutbah mana berpesan dengan takwa Allah. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sejak kita budak sapalah umur setahun sampai ke bila-bila pun gitulah setiap Jumaat kita dengar khatib tu duk pesan.
tak boring, tak puas. Dan kita pun tak boleh nak ayat ketuk khatib. Sudah-sudahlah khatib, ittaqullah. Nah, lama duduk besar ittaqullah. Tukarlah besar benda lain. Nah, cerita-cerita benda lain tak boleh. Tak sah khutbah, tak sah Jumaat. Kayak gitu. Apa ittaqullah? Takwalah oleh kalian akan Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiat pada kalian semua dan diriku sendiri dengan takwa Allah. Faqad fazal muttaqun. Sesungguhnya benar-benar berjaya orang yang bertakwa pada Allah. Apa makna takwa Allah? Takwa Allah artinya imtithalu awamirihi wajtinabun nawahi. Kayak gitu. Itu makna takwa Allah. Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Senang. Sini. Satu minit tak apa. Gapo takwa Allah? Buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Cepatlah. Cepat. Laju. Ringan. Untuk disebut. Sebutlah ringannya. Tapi untuk ditatbiq. Tatbiq mana laksana. Untuk ditunai. Itu tidak seringan dengan lidah kita menyebut. Nah, apa Tuhan suruh? Apa Tuhan suruh? Banyak Tuhan suruh ni. Bagaimana kita nak buat apa yang Tuhan suruh kalau kita tak mengaji? Tak ada ilmu? Apa yang Tuhan tegah? Apa Tuhan tegah? Banyak Tuhan tegah. Nah, bagaimana kita nak menghindari, nak menjauhi, nak taubat daripada apa yang Tuhan tegah kalau kita tak tahu benda tu Tuhan tegah? Nah, maka sebab itulah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah wa qaddasallahu sirrahu, kitab yang terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali namanya kitab Minhajul Abidin. Ada di sini. Baca kitab Minhajul Abidin. Ada tak? Belum lagi. Nah, boleh dah nak baca. Ibu-ibu kita tu elok sangat. Kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali namanya kitab Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Mana disiplin prinsip mereka yang nak jadi hamba sebenar-benar hamba kepada Allah untuk menuju syurga Allah, Tuhan semesta alam. Itu tajuk kitab dia. Kita ni hikmat dijadi oleh Allah untuk jadi hamba Allah. Betul? Nah, cuma kita je jadi hamba nafsu, hamba duit, hamba pangkat, hamba harta, hamba sesama hamba setan, hamba kayak gitu. Nah, hikmat sebenarnya untuk jadi hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Maka jin pun mukallaf. Cuma mukallaf jin tak sama dengan manusia. Pasal jin terus bila beranak terus balik. Nah, beranak-beranaknya balik lalu dah. Macam kita tak ada lah terus-terus beranak balik. Pelik dah tu. Kita tu bitadarruj dengan beransur-ansur. Balik sama ada bil alamah. Mana bil alamah? Dengan keluar air mani. Sama ada mimpi atau tidak mimpi. Bagi laki-laki atau perempuan. Atau bagi perempuan sahaja, iaitu keluar darah yang boleh dihukumkan haid, iaitu ketika mana umur budak tersebut 9 tahun, bulan Islam Qamariyah, takriban kurang sikit genap daripada 9 tahun. Mana kurang sikit? Sekira-kira teluh sekurang-kurang suci, sekurang-kurang haid. Mana sekurang-kurang suci? Sekurang-kurang suci antara 2 haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Maksudnya umur budak perempuan tersebut 8 tahun 11 bulan 16 hari 15 hari 14 hari lagi nak dekat cukup genap-genap 9 tahun. Datang darah yang boleh dihukumkan haid mana? Iaitu qadarnya 24 jam. Sama ada cukup sehari semalam ataupun 2-3 hari baru cukup qadar 24 jam. Mana? Hari pertama mari 10 jam, hari kedua mari 10 jam, hari ketiga mari 4 jam. Maka haid dia tu qadarnya 24 jam. Tadi harinya 3 hari. Dan tak lampau darah tersebut daripada 15 hari 15 malam. Maka kalau mari darah seperti itu, budak perempuan tu sudah balik, sudah sampai umur, bermakna dia mukallaf. Tahu ibu? Ibu tahu tak? Atau tak keluar darah haid dan tak keluar air mani, maka dia sampai umur dengan apa baliknya? Bulugh bil umri. Sampai umur dengan umur tu sendiri. Mana? 15 tahun Qamariyah
tahdidan, genap. Umur dia 15 tahun bulan Islam, bukan Syamsiah nah, bukan 2023. Naknya 1400 tu. Nak Hijriah, nak Qamariah. Umurnya 15 tahun genap, auto dah balik. Walau tak pernah keluar air mani, tak pernah mimpi, tak pernah keluar darah haid, auto balik. Jaga-jaga, ingat tu. Lama umur 40 tak semayang lagi. Orang tanya mocik berapa tak semayang umur 40 dah ni. Mocik tak balik lagi. Nek sini. Tak balik lagi. Umur 40 dah. Tak pernah keluar air mani, ya tak pernah pun keluar darah haid, umur 40 pun tak balik lagi lah mocik. Yang kau mocik tu mocik bukan setakat balik, lebih pada balik dah jadi nenek bagi cucu hok balik boleh jadi. Tu ada juga orang bahas lagu tu. Ada. You komen di Facebook. Ya tu mazhab Syafi'i ni balik dia kalau mimpi keluar air mani. Jadi kalau umur 40 pun tak keluar air mani, tak balik-balik lagi. Hore dia, tak semaya lagi dia. Tak faham tu. Kalau tak keluar air mani tidak dengan ada alamat sekalipun, balik dengan umur tu sendiri. 15 tahun auto dah balik. Artinya dia mukallaf, artinya dia memikul hukum taklifi syara. Apa hukum taklif? Ma fihi kulfatun. Hukum yang ada pada hukum tersebut keberatan, dipikul atas belakang dia. Maka sebab tu Imam Ghazali, apa dalam Quran tadi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin manusia, hikmah. Lam tu dah lam li ta'lilil hikmah. Hikmah bijaksananya Allah menjadikan kita jin manusia ni liya'budun. Hikmahnya supaya kita ibadat pada Allah. Apa ibadat? Zahir tubuh melakukan ibadat, batin badan kita ialah ubudiyah, kehambaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba gitu. Jadi hamba. Jadi sebab tu Imam Ghazali kitab yang terakhir dia karang Minhajul Abidin. Dalam kitab tersebut diberi peta kepada kita. Peta. Dipanggil map location. Map location. Macam saya nak pergi ke pondok ni kena tahu map location. Kalau tak ada map location, sesatlah saya. Jadi kita pun nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala, kena ada map location. Dia panggil. Map location. Peta ke mana? Bagaimana kita nak jadi hamba pada Allah? Di dalam map location tu, nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala ni, ada beberapa banyak roblok. Faham ni? Roblok. Kalau jalan raya tu ada polis, roblok polis. GPJ, macam-macam roblok. Sekatan-sekatan di jalan raya. Samalah perjalanan kita nak jadi hamba kepada Allah, ada roblok-robloknya. Dan roblok yang pertama disebut oleh Imam Ghazali, dia panggil aqabah. Uqubat, beberapa roblok. Orang yang nak jadi hamba kepada Allah, halangan-halangan nak jadi hamba kepada Allah. Halangan yang pertama disebut oleh Imam Ghazali al-aqabatul ula. Halangan yang pertama, roblok yang pertama, bonggol yang pertama. Apa lagi nak kata? Sekatan yang pertama. Yang wajib dilalui oleh orang yang nak mencapai hikmah dijadikan oleh Allah sebagai hamba kepada Allah, wahiyala aqabatul ilmi. Ialah halangan menuntuti ilmu. Karena menuntuti ilmu itu kutub paku, yang mana sekalian hija kita tu berlegar di atas kutub tadi. Semaya ilmu, puasa kena ilmu. Ni nak dekat hari raya Idul Adha, ibadat yang paling besar sekali pada hari Idul Adha ialah iraqatid dam, udhiyah, penyembelihan binatang, an'am. Itu pun bila ilmi. Bukan boleh buat suka-suka macam nak bewok, kenduri kesyukuran anak itu, bukan gitu. Mesti dengan ilmu. Ada niatnya, ada akadnya, cara pembahagiannya, kayak gitu. Mesti dipelajari. Sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'maluh
a'maluhu mardudatun la tuqbaluh wa kullu man tiap-tiap mereka bi ghairi ilmi dengan ketiadaan ilmu, tanpa ilmu, ya'malu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Kan benar tu. Kan benar tak? Rugi. Berbanding dengan orang yang tidak beramal sejak di awal, lebih rugi orang yang beramal tapi tak diterima bahkan tertolak. Betul? Orang tu tak semaya. Tak pernah semaya ayat hidup dia. Mati, rugi tak? Rugi. Tapi rugi dia tu patut. Pasal memang dia tak semaya. Dia rehat duduk depan TV tengok Netflix ni. Makan minum, berok tidur makan minum, berok tidur tak tahu semaya bila, puasa bila tak tahu. Hidup dia supaya penatang begitu je atas muka bumi ni. Penatang tu nak binatang. Pemenatang. Okey, penatang gitu. Betul tak? Penatang ada semaya? Ada tutup aurat? Ada puasa? Tak ada. Penatang tak apa, dia bukan mukallaf. Tapi lebih baik penatang lagi. Wa ma min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap binatang tu Tuhan kata semuanya duduk tak tasbih pada Allah, duduk berzikir pada Allah, tapi kalian tak faham. Nampak kambing tebek. Nampak lembu tebong. Dengar ayat kokok kerek kokok. Dengar burung kruk kita kata kuku. Padahal hakikatnya zikrullah. Kata Nabi Sulaiman ni orang faham bahasa Menatang. Nabi Sulaiman kata, ayah bapak denganmu lebih baik pada ayah bapak. Ayah bapak bukan bapak ayah. Bapak ayah lain. Ayah bapak ayah tu orang ni. Ayam bapak. Ayam bapak ni pukul 3 pagi tu dia kebah saya dah. Kalau kawasan kampung pondok gini boleh pegang ayam. Kalau duduk di apa nama tu, di kondominium tu, nak pegang ayam marah ke orang ni. Hidup cari pitih muda-muda dulu mungkin duduk di kondo-kondo, tak ada lah suasana ayam ni. Sekarang duduk di pondok, boleh pegang ayam, minta dengan pengurus pondok nak pegang ayam. Ayam bapak. Cuba tengok, pukul 3 pagi dia kebah sayak dah. Pas dia berkokok. Betul tak? Ya kokok tu dia tak kokok biasa, kok kerek kok. Dah gitu. Ya kok kerek kok. Sungguh dia. Nak gitu lah dada ni. Apa kata Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman kata tu ayah bapak duk kokok pagi-pagi pukul 3 pagi tu, dia lebih baik daripada kamu. Kenapa? Karena lebih ikhlas dia mengajak manusia ingat pada Allah Ta'ala. Kayak gitu. Kita ustaz sekalipun kalau nak pergi ceramah kuliah mana semua nak ada duit juga. Betul tak? Nak salah raut. Salah raut tak ada siap Betul ni? Blacklist lah ludah. Kayak gitu. Betul? Betul tak? Raut tak ada. Blacklist. Ustaz tak ustaz. Tak kira. Betul? Ayah bapak ada tak salah raut kita pukul 3 pagi? Tolong geruk subuh, geruk tahajud ada? Tak ada. Mana ustaz tazkirah apa ya? Kamu tak faham walakin la tafqahuna tasbihahu. Tu tak faham. Nabi Sulaiman kata, ayah bapak tu dia duduk tazkirah. Kok kerek kok apa? Uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Kok kerek kok. Itu maksudnya. Kita tu tak faham betul tak? Menatang ayah bapak nak aku sebelah esok nanti hidup payah. Pera burung tak ada saka. Burung kruk. Kita duk mengajuk dia. Dia apa kruk kata Nabi Sulaiman? Uzkurullah. Ingat ke Tuhan. Kita gitu manusia ke modal dia ada menatang. Ada nak ayat kata. Orang lah. Tu berat lebih pada menatang lagi nak ayat. Menatang lebih baik lagi. Padahal dia bukan mukallaf. Tapi basah lidah dia mengingati Allah, zikir.
Kita yang sepatutnya kena basah lidah mengingati Allah. Nah, gek-gek tubuh melaksanakan perintah Allah. Nah, berusaha mujahadah riadah ruhaniyah, membersih jiwa kita supaya suci hati kita, selamat hati kita, bersih hati kita menghadap Allah Taala akhirat kelak. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta banyak anak pinak nyoku ramana, illa melainkan man atallah, mereka yang kembali berjumpa dengan Allah biqalbin salimin, dengan hati yang sejahtera, selamat daripada kufur, dengan ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, selamat daripada fusuk, zindik, nah, dengan ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Kayak gitu. Itu ubat dia. Maka sebab tu kata Imam Ghazali, halangan yang pertama seorang yang nak menjadi hamba kepada Allah ialah menuntut ilmu. Jadi jangan ingat menuntut ilmu tu santai-santai, suka-suka lu. Dah. Kewajipan. Sebagaimana semaya zuhur, semaya subuh tadi, semaya zuhur lagi akal, semaya asar petang ni, wajib dah. Wajib. Maka menuntut ilmu fardu ain itu wajib seperti itu juga. Nah, selagi mana fardu ain tak lepas, jangan kita rasa lena tidur. Nah, rasa tenang jiwa jangan. Kena rasa gundah, kena rasa khauf, takut. Tapi jangan takut sangat. Takut sangat-sangat sampai putus asa daripada rahmat Allah tu tak boleh. Khauf mesti seimbang dengan raja. Raja ni mana harap. Harap rahmat Allah. Jadi kita tu kena seimbang. Ketika mana hidup kita ni kena seimbang antara rojak dengan khauf. Rojak ni bukan rojak buah tu bukan. Rojak tu mana harap. Ma qaranahu wa amalun. Kita nak disertakan dengan amal, itu dipanggil rojak. Nah, kita nak syurga, nak balasan baik daripada Allah, nak kubur kita bila mati. Nah, satu taman daripada taman syurga, jauh daripada satu lubang daripada lubang neraka, maka diserta dengan amal. Itu dipanggil rojak. Maka bagaimana nak rojak? Mestilah kena tahu kelebihan-kelebihan yang taghrib daripada syarak. Nah, Quran, hadis duk sebut tentang kelebihan ilmu, kelebihan mengaji, kelebihan ulama, kelebihan menuntut ilmu. Dalam hadis sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah dan sebagainya. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Kita tahu waktu. Tapi jangan waktu saja. Kena tahu juga tarhib. Apa? Syarak celah ilmu ghairu nafi', ilmu yang tidak diamalkan. Nah, orang alim yang tak beramal dengan ilmu tu teruk. Nah, tidak berakal tu yang kata atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala taqilu. Adakah patut? Maknanya tak patut. Istifham bermakna ingkari. Kalian suruh orang buat baik. Jadi bila dah ada ilmu, ngaji agama, jadi kita pun suruh anak buruh kita, anak beranak kita, jadi ustazah dah kita baliknya dah. Suruh orang buat baik. Nah, jadi orang tu cium tangan kita tu, depan belakang lari-lari tampelung. Nah, suruh orang buat ni, buat kebajikan. Wa tansawna anfusakum, padahal kamu tu lupa bagi diri kamu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kalian tu baca kitab, alim, tahu ilmu. Afala taqilu, apa mu tak ada kepala otak betul raya? Berat tu. Jadi benda-benda tarhib ni pun kita kena tahu supaya kita tu khauf, takut. Takut kalau tak tunai perintah Allah, kewajipan ilmu fardu ain kita tak lepas lagi. Nah, takut. Tapi jangan takut sangat sampai malah ada saya pani, neraka pun neraka lah, jangan. Tu orang panggil putus asa daripada rahmat Allah. Mesti seimbang antara rajak dengan khauf, taghrib dengan tarhib, gemar dengan menakut mesti sama berat. Ini ketika mana kita hidup segar, bugar, sehat wal afiat. Tapi bila kita nak meninggal dunia, disuruh kita tu ghalibir raja' 'alal khauf. Lebihkan harap daripada takut. Ketika mana hidup ni nak-naknya sama berat, atau lebih baik lagi wa ghalibil khaufa 'alal raja'i. Lebihkan takut sikit berbanding raja', harap. Tapi kalau sama berat, itu sudah
sudah terbaik. Nah, tapi kalau dekat nak meninggal dunia, itu lebihkan rajak berbanding dengan khauf. Nah, itu dah. Ini kita hidup ni berkibah sayap, rajak dengan khauf. Nah, apa? Memumuk bekal takwa Allah. Balik kita tak ada dah. Nak bawa duit, harta, pangkat, tak ada. Cuba orang meninggal dunia, ada tak? Kain kapal dia tu ada poket. Nah, anak dia letak ke 10 riyal, 50 ringgit. Nak sial kau nenek takut nak beli susu kau dia. Ada? Ada. Kalau bapak-bapak kan takut nak beli rokok ke apa dah sini. Letaklah 200-300 lah poket dah. Tak ada. Habis gitu. Maka sebab tu ayat yang saya baca di awal tadi Tuhan kata Qul ni fi'il amal. Tuhan suruh katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata makna royak, khabar, ceramah, kempen. Nah, i'lan. Disuruh. Kita ceramah, kita kempen. Biar orang menanah telinga pun disuruh. Nah, macam kita tengok dalam video YouTube, kita nak tengok video lain tiba-tiba publik di Shopee. Gerai tak kita? Gerai kadang-kadang. Allah, orang nak tengok video lain je. Cocok, belilah di Shopee. Aku belilah kalau aku nak beli gak kan kita duk ngepek itu. Dia tu semangat keping kita. Walaupun Tuhan tak suruh pun. Sebab dia tahu nak hutang. Dia kata, nah? Walaupun orang benci, cepat sikit. Nah tu ni. Kita tengok video YouTube ada lain iklan betul tak? Video iklan kita bukan nak tengok video dia, tapi dia tu bersungguh keping walaupun kita benci pun. Betul? Ini Tuhan lagi suruh. Kul katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata royak kemping, syarah, ceramah. Biar orang nanah telinga pun oleh kerana Tuhan suruh kita kena kemping, kena royak. Mata'ud dunya qalilun. Harta benda dunia ni sedikit saja. Kita rasa besar, betul tak? Kita rasa besar. Padahal dunia ni sikit saja. Mana? Sayyidina Ali karamallahu wajhah bila tengok apa nama tu? Orang Islam turun daripada Bukit Uhud, berebut harta ghanimah peperangan sehingga menyebabkan kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu? Hiya dunya aqallu minal qalili fa'ashiquha adhallu minadh dhalili. Ya dunya aqallu minal qalili. Itulah dunia, benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Tapi kita rasa besar, rasa mahal, kayak gitu. Memang ya sahih kita rasa besar, rasa sebenar, rasa besar ni, padahal ada paling sikit. Karena akhirat esok orang yang paling akhir keluar daripada neraka, syurga Allah Ta'ala balah 10 kali lipat lebih luas daripada dunia untuk dia seorang. Ada di dunia ni siapa-siapa dia punya tanah di darat, di laut, geran tanah tu semua pejabat tanah keluar nama dia seorang ada. Sebutir bumi ni milik dia seorang ada? Tak ada. Kita pakai aja. Betul tak? Tu pun pajak 90 tahun. Nah, bukan duduk selama-lama. Nah, sikit ya satu lok je. Sekangkang kera orang panggil, sekangkang ke tanah, sekangkang kera. Cuba tengok, kera keking luah tak? Kecil Tapi bila mati orang tua bergabalah, berkelahi anak cucu ni, ya Allah ya Rabbi, tak kena adik-beradik. Tu yang sahih ke dunia. Mata'ud dunya qalil. Dunia ni harta benda yang paling sikit. Wa ashiquha azallu minaz zalili. Orang yang asyik masuk dengan dunia lebih hina daripada binatang yang hina. Nah, cuba. Apa binatang hina? Bewok. Bewok tak hina lagi. Keldai tak hina lagi. Boleh buat piku barang. Apa binatang hina? Khinzir ni. You sebut Arab orang nampak baik sikit dia tu. Sebut Melayu bahasa kasar-kasar lah dah. Khinzir. Ya kita orang Melayu tu gitulah. Awak ni jahil lah. Ya saya jahil. Dia jadi rasa tenang hati dia kalau bunyi Arab. Mu ni bodoh. Sedap mengatakan orang bodoh. Mu bodoh. Ya kayak gitu.
Khinzir. Nampak je. Kalau babi, Allah kasar ya. Padahal tu lah, itu khinzir kau arak dah tu. Anjing dengan babi. Itu binatang yang paling lebih hina daripada anjing dan babi. Iya. Itu. Orang yang asyik masuk dengan dunia. Lepas tu hak terbaiknya apa? Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat tu yang terlebih baik bagi orang yang bertakwa pada Allah. Kayak gitu. Sehingga kata ulama mufassirin, cukup bagi orang yang ulul albab. Allah Ta'ala firman, walal akhiratu khair. Cukup. Untuk dia gila pada akhirat. Gila pada akhirat. Mau kerja tu nampak akhirat lalu. Nah, semaya hari ni untuk akhirat. Puasa hari ni untuk akhirat. Sedekah hari ni untuk akhirat. Esok selalu. Hal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kayak gitu. Ada mun tak tilik ke gapo nak bawa pada hari esok. Napa? Esok selalu. I'malu fi akhiratika ka'annaka mutu gadan. Kayak gitu Nabi sebut. Beramal untuk akhirat engkau seolah-olah engkau nak mati dah esok. Mana terakhir ni? Subuh pagi ni terakhir. Duha pagi ni terakhir. Mengaji ni terakhir. Zuhur ni terakhir. Segala-segalanya terakhir. Esok aku mati dah. Bila terakhir tak ada dah letih, lembek. Ada. Terakhir kot. Nah, kalau sedekah tak ada dah hak seria kolak tu. Seria, dah lah RM1, kolak seletik lagi. Hak duduk celah ni. Nah. Tak ada dah. Mesti 1,000, 2,000, 3,000. Tu sebab nak mati dah esok. Kayak gitu. Kau tak yakin Kan tajuk kematian yang pasti. Pasti tak mati? Pasti. Cuma tak tahu bila. Sebab tu untung orang tahu mati bila. Mana? Penjenayah yang dihukum gantung sampai mati. Oh, dia tahu. Kan untung dia. Esok menjalani hukuman gantung sampai mati. Hari ni ada relax. Ngopi-ngopi. Esok nak mati dah? Tak ada. Semua menangis, jerit, tobat, nak minta maaf. Kalau ada hutang, nak bayar hutang. Tu. Nak pergi ke Pak Gatot tu, terkecing, terberok macam-macam. Tanya orang pengalaman orang hak orang nak mati di tali gatot. Ngucap duk musyahadat, ngatik sungguh-sungguh Allah duk sebut mulut tu. Betul. Kita ni hak tak tahu mati bila ni, hak tak tahu. Mudah-mudahan berutuh. Amin. Kau tak say? Mudah-mudahan mati berutuh. Amin ya rabbal alamin. Cukup bagi orang yang ulul albab, kata ulama mufassir, untuk dia gila pada akhirat. Kalau Tuhan kata walal akhiratu khair, cukup. Tapi oleh kerana kita manusia ni bukannya semua ulul albab, macam tadilah, otak lembab. Maka sebab tu ditambah lagi walal akhiratu khairum wa akhirat tu lebih baik dan kekal, lebih kekal. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kita belik ada-ada. Orang boleh makan habis ribu-ribu untuk makanan yang nantinya diproses jadi darah, jadi tahid, jadi lemak. Hak tahid tu pula diberok di dalam lubang jamban. Habis 1,000 sehidangnya, tepatnya pergi ke lubang jamban. Kaki najis. Kepelik bahasa dia ni. Tapi untuk akhirat dia, seriak kolak tak dia buah tabung masjid. Jangan kita jangan. Itu bermakna kita keturunan Qabil, bukan keturunan Habil. Iya betul. Watlu alaihim naba abni adama bil haqq iz qurraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin au kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Dia kata watlu alaihi, baca oleh Nabi Muhammad atas mereka itu manusia tentang naba abni adama, tentang cerita dua anak Adam bil haq, dengan sebenar. Iz qarraba qurbanan, ketika mana disuruh oleh Allah kedua-dua ni berkorban. Tu Adam satu hari buat ini semua kepada anak dia dua orang. Hei Qabil, hei Habil, Tuhan perintahkan kalian berdua ambil daripada perusahaan kalian untuk dijadikan pengorbanan kepada Allah. Bagaimana Qabil?
Qabil memang tak yakin dah. Yo kau pok aku. Kayak gitu. Sebab tu bila dia petani, maka dia pergi cari sayur-sayur hok kulak, ule-ule hok behek kau ulak. Nah, sayur-sayur hok layu dah hok tak segar. Kayak gitu. Macam kita kan anak sedekah ni, mana sekian hok kulak. Gitu. Nah, kalau nak buat hari raya korban, mana lembu-lembu hok guru. Nah, hok satu bahagia tu murah 200 je. 800 mahal tau. Biarlah. Saya cari tempat lain lah. Mana? Kemboja. 200 satu bahagia. Ini murah ya satu bahagia. Padahal nak tipu ke skamer. Skamer ambil utuh 500 ekor lembu. Padahal seekor lembu sembelih. Aduh. Dah. Itu kalau jenis lagu tu bermakna kita keturunan Qabil. Cari sayur-sayur hok kulak, nak hok bulak. Tu. Tapi habis dah habis. Bila bunyi tu ada ayah dia kata Tuhan nak suruhmu buat keluar daripada hasil usahaan kamu, untuk dijadikan korban, maka dia balik ke kandai lembu, kandai kambing, dia cari hok mana hok lembu, debok-debok, gemuk-gemuk, syabi-syabi, comel-comel, bulak-bulak goteh. Nah, nya heret pakata gunung hok bulak-bulak itulah hok hok dijadikan pengorbanan. Jadi kalau siapa dia hok sedekah tu hok hok comel-comel mana? Hok 50, hok 100, tebal pula tu 1000, 2000. Itu dia keturunan Habil. Nah, kalau tabung masjid, tabung surau lalu depan dia jatuh seria hok kulak, barangkali dia keturunan Qabil. Jaga-jaga. Itu lagu tu. Nah? Sebab tak yakin. Dia tak yakin. Yo kau ni. Betul kau. Kan gitu. Bila sebut janji Rasul, janji Quran jadi. Nah. Tapi kalau orang mari, mari mokcik kita melabur. Ini kalau labur 100,000, tiap-tiap bulan makan gitu jauh untung. Tahun boleh 1 juta. 2 tahun 2 juta. Juta weh mokcik. Mokcik buat keluarlah duit KWSP. 100,000 nya labur. Habis nak tipu ke skamer. Jerit depan wartawan mengadu hal. Pasal kalau hak dunia ni nampak jelas lalulah. Nah, tapi kalau hak akhirat agak bagi tak nampak pasti dia ada. Nah, ini nak buat surau, nak buat masjid, nak buat madrasah. Iyalah tu nak tu ni. Iyalah tu ustaz, syurga pahala duk main gitulah. Padahal bukan ustaz janji, bukan tok guru hak janji. Quran janji walal akhiratu khairun wa abqa tu hak kita nak guna hak kekal. Walal akhiratu khairun liman ittaqa. Akhirat tu lebih baik bagi yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila. Kalian tu tidak dizalimi walau sedikit pun oleh Allah Taala. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, pasti mendapat akan kalian oleh mati. Mati itu pasti jumpa dengan kita. Tak payah lari. Walau kuntum fi burujin musyayadah, walaupun kita lari, takut saya ke mati. Mana? Ada peti-peti besi hok kuku ke? Kurung saya. Mangga solek kat luar Nah, letak nombor ping, jangan bagi tahu ke orang lain. Saya tak nak bagi mati jemput saya. Pasti mati akan jemput. Pasti. Nah, dan bila mati, ruh sampai di halkum, nampak tempat kita di manakah akhirat kelak, syurga atau neraka. Idza balagatil hulkum wa antum haina idzin tanzurun. Bila sampai ruh di halkum, kalian tu akan nampak tempat kalian di mana, di syurga atau di neraka. Pasal tu orang yang beramal dengan amalan ahli akhirat, nampak tempat dia dalam syurga, senyum dia. Sebelum ruh nak keluar tu senyum, nampak senyum. Kita pun tengok, po tidur gemulah ni. Nanti ni. Po tak mati, po tidur senyum, jernih muka. Tak jernih apa je nampak tempat dalam syurga. Nah. Bagi orang hak syaqawah ahli celaka, runyuk muka. Cetung. Pasal nah, buat tempat lain neraka. Rugi.
Nah, duk ngayu hang dengan Tuhan biar pelewat. Nah. Al-Quran kata kan? Apa dia kata? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah rezeki mamluk yang kami beri milik sementara hidup kepada kamu. Bukan rezeki mau'ud, bukan rezeki maksum. Jangan rezeki mau'ud, jangan. Ini banyaklah, tak tahulah apa nasib saya. Saya banyak jumpa orang jenis nak sedekah rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud ni apa rezeki mau'ud? Rezeki yang dijanji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Betul. Banyak jumpa gitu. Mai jumpa ustaz. Tulus mai hajat ustaz Ini projek besar ni ustaz. 10 juta. Dapat hal ni 1 juta saya bagi ustaz. Dia janji kayak gitu ya. Kita juga semaya ajak, betul lebar kan ada yang suruh semaya ajak kita. Nah. Atas pula. Sikit lagi ustaz, semaya ajak sikit lagi. Kata ni. Semaya ajak. Malam Jumaat ustaz. Semaya ajak. Wirid banyak sikit ustaz. Tolong ustaz. Nah. Dapat 10 juta ni 1 juta kita beri. Dapat sungguh. Jangan kata 1 juta, seriah pun tak ada. WhatsApp ku blok. Itu. Sebab tu kalau kita nak sedekah jangan rezeki mau, jangan. Nah, adabnya kita jumpa untuk guru, ustaz, tolong doa-doa supaya saya murah rezeki. Mudah-mudahan kalau ada rezeki lebih, saya nak wakaf, saya nak sedekah jariah. Cukup. Jangan royak jumlah berapa. Kalau royak jumlah berapa memang tak boleh. Pasal bila dapat 10 juta, dia akan mari. Kalau 1 juta tinggal 9 juta. Aduh. Sikit dah lah. Kayak gitu. Manusia tu wa tuhibbunal mala hubban jamma. Cinta pada harta sebagai cinta yang sangat banyak. Macam mana nak buat ni? Sudah terlanjur berjanji nak 1 juta. Akhirnya kita belok saja dah tu. Maka selamat kita. Nah, berat tu. Dah tu ni. Berat tu. Jadi sebab tu kalau kita nak sedekah, nak infak, jangan rezeki maut. Tapi rezeki mamluk. Kita milik dah sebelum tiba mati. Karena apabila tiba mati, laula akhartani ila ajalin qarib. Tolonglah ya Tuhan, lewat sikit lagi saat mati awak dekat ni. Aku fa as-sadaqah, aku nak sedekah dah. Wa aku minas salih, aku nak jadi orang soleh dah. Tak ada. Bila sampai saat ajal kita, satu saat satu saat tidak dipercepat dan satu saat tidak tidak sabar selalu dah. Maka tiap-tiap yang mendatangi kita tu pasti semakin hampir. Kullu atin qaribun. Mati itu Tuhan kata akan berjumpa dengan kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kita duduk di dalam besi yang sangat kukuh, mati itu mendatangi kita. Maka setiap yang mendatangi semakin dekat. Macam saya nak mari sini, semakin dekat ke semakin jauh? Ustaz duduk mana dah ustaz? Ustaz duduk mana dah ustaz? Ada on the way dah ni. Dekat dah tu. Nah, ada dekat dengan ni dekat dengan Kuala Selangor ni. Dekat dah tu. Tak siapa lagi sejak telefon pula. Kan Kuala Selangor dah ustaz. Duduk mana ni? Nak dekat dah ni. Siapa dekat ni dah? Siapa dekat Ipoh? Dah ya. Itu semakin jauh gitu. Setiap yang mendatangi pasti semakin hampir. Orang nak mari Kuala Selangor, nak mari ke Selangor. Keluarga kita daripada Pantai Timur tu. Siapa mana dah tu? Siapa gombok dah ni? Tak lama dah tu, dekat dah tu. Nah, setengah jam siapa dah tu? Kayak gitu. Setengah jam siapa tu? Semakin dekat. Tiap-tiap yang mendatangi pasti hampir. Maka kita ni semakin menghampiri mati. Yang mana mati itu pasti sebagaimana tajuk hak diberi. Jadi mudah-mudahannya kita dapat manfaatlah pada siang hari ini. Terlebih masa dah sikit. Maaf atas salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini dapat manfaat untuk kita bersama. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu min wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah
واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, saya ada sedikit perkara yang saya nak